Antara tempat yang lain, tuan-tuan, daripada Mekah ketika Nabi ni nak bergerak pergi Madinah Al-Munawwarah dalam hijrah, waktu itu Yathrib, bila Nabi bergerak daripada Mekah sampai ke Yathrib, Nabi pergi ke satu lokasi yang pertama sebelum Nabi membuat Masjid Quba. Nama tempat ini Telaga Izik. Ni tuan-tuan cari sendiri nanti, dekat depan betul Masjid Quba. Siapa pernah pergi Telaga Izik? Jadi tuan-tuan kalau tak pernah pergi lagi, kalau tuan-tuan pernah pergi umrah, tuan-tuan pergi Telaga Izik ni nanti, insya-Allah akan datang. Telaga Izik ni tuan-tuan rahmati Allah, bila Nabi sampai saja dekat Telaga Izik, yang mana tempat Telaga Izik ni adalah rumah Sayyidina Kulsum, sahabat Nabi, yang mana ketika itu Umar dan juga beberapa sahabat yang lain buat janji dengan Nabi. Maknanya kalau betul berjaya hijrah, Nabi tak ada tempat lain yang Nabi kena pergi, Nabi kena sampai dekat Telaga Izik ni. Kemudian di sanalah Ammar bin Yasir buat cadangan untuk ambil batu-batu, kemudian buat masjid, jadilah Masjid Quba. Betul-betul berhadapan dengan Masjid Quba. Jadi Telaga Izik ni apa kisah dia? Nabi sampai dekat Telaga Izik tu, kemudian Nabi basuh muka Nabi, jalan jauh, basuh muka Nabi, Nabi berkomor-komor dan Nabi luahkan kembali air komor-komor Nabi dalam telaga itu tadi. Jadi Telaga Izik ni tuan-tuan, air dia cukup sedap, sama sedap macam air Zam-Zam. Dan Telaga Izik airnya tak kering berbanding dengan telaga-telaga yang lain yang berada di Madinah. Semua dah kering, semua dah ditutup, semua dah dihapuskan, kecuali air daripada Telaga Izik. Dia terus mengalir dengan banyak sehingga mereka terpaksa buat kolam, kerana air yang mengalir itu sampai sekarang masih lagi ada. Ini tuan-tuan pergi boleh bawa, boleh minum, boleh ambil, buat rendam kaki bengkak ke apa, doa ya Allah barakah, moga sihat. Ini tuan-tuan pergi nanti esok, tempat dia cantik. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan pergi Maharis. Maharis ni apa? Maharis ni dia duduk dalam kawasan Bukit Uhud. Kita selalu pergi Bukit Uhud kan? Kalau kita pergi Bukit Uhud, kita pergi Bukit Pemanah. Tapi belakang Bukit Uhud ni ada satu tempat, nama dia Maharis. Tuan-tuan tengok kat Facebook saya nanti, tuan-tuan cari dalam Facebook, nama Facebook itu Simply Umrah. Tu travel saya lah tu. Jadi di sana itu, maka kita bawa pergi ke Maharis. Maharis ni tempat apa? Tempat Nabi SAW merawat luka, merawat kecederaan ketika mana dalam peperangan Uhud. Lepas daripada peperangan Uhud, Nabi kena serang, maka Talhah dan Sa'ad bin Abi Waqqas bawa Nabi naik kuda pergi berehat dan pergi merawat luka di sana. Darah baginda Nabi ni mengalir dan jatuh di atas bukit Maharis ini, iaitu belakang kawasan Bukit Uhud. Dekat sangatlah, tapi orang tak pergi sebab dia dalam kawasan perumahan orang. Jadi Nabi berjalan di sana tuan-tuan, kemudian Nabi naik di satu gua, dan gua itu namanya Gharun Maharis, Gharun Uhud, gua Uhud. Kemudian gua itu Nabi rehat dan Nabi balik terus pergi ke Madinah dalam peperangan Uhud. Tuan-tuan rahmati Allah, apa yang boleh sama-sama kita dapatkan gambaran pada cerita ini? Tuan-tuan pergi ke Maharis ini, kalau saya cerita kat tuan-tuan, mungkin tuan-tuan payah nak percayalah. Saya cerita kat jemaah-jemaah umrah, kalau khusus umrah pun orang tak percaya, susah. Sebab apa? Kena pergi sana dulu. Bila pergi sana tuan-tuan, tempat di mana menitisnya darah baginda Nabi SAW, iaitu di Maharis, masih lagi mengeluarkan wangian yang cukup hebat. Semerbak wangi, semerbak bau yang cukup harum. Sehingga tuan-tuan, orang tempatan terpaksa untuk tutup gua tersebut dengan simen. Tuan-tuan cari dalam internet Maharis, dia gua, tapi pintu gua tu ditutup dengan simen. Terpaksa tutup sebab apa? Bau yang wangi itu terus mengalir dan menyebabkan orang ramai untuk datang ziarah. Sekarang ni dia dah terhadkan, orang tak boleh nak datang, tak boleh nak panjat. Saya pernah panjat 2-3 kali, saya panjat naik ke atas gua. Sekarang dia dah letak pagar yang berduri dan sebagainya. Dulu saya panjat, saya naik, wangi yang cukup semerbak. Bulan 11 baru ni saya panjat lagi dengan para jemaah. Kebetulan tengok line clear, saya panjat, terkejut, menangis, mengalir air mata para jemaah. Sebab tak sangka tuan-tuan, masih lagi bau wangi. Wangi yang tak pernah kita bau daripada mana-mana wangian dalam muka bumi ni tuan-tuan. Ini Maharis, tempat Nabi merawat luka dalam peperangan Uhud. Tuan-tuan pergi nanti.
Sebab itu tuan-tuan, bila kita tengok kisah baginda Nabi SAW ni, besar makna dia. Antara tempat lain yang kita pergi adalah tempat di mana baginda Nabi SAW bersama dengan para sahabat dalam peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq, peperangan Ahzab, peperangan menggali parit. Peperangan Khandaq ni dia berlaku dekat sangat dengan kawasan hotel kita. Kalau tuan-tuan perasanlah, balik daripada hotel, balik daripada mana-mana ziarah daripada Mekah ke, sampai saja dekat hotel Madinah, tuan-tuan akan nampak satu bukit, nama bukit tu Bukit Sal'a. Ni kita ni konon-konon, saya ni tour guide tuan-tuan lah. Kuliah subuh kita pagi ni lain sikit, mengenal tempat. Kan? Jadi Bukit Sal'a ni lah bukit di mana Salman Al-Farisi bagi cadangan dekat Nabi untuk korek bukit, korek parit supaya menjadi pertahanan kuat bagi orang Madinah. Jadi satu hari di situ ada satu tempat, nama dia Masjid Bani Haram. Masjid Bani Haram ini adalah lokasi kem tentera perang Khandaq, dan di situ juga rumah Saidina Jabir bin Abdillah. Apa cerita dia? Tuan-tuan ambil pengajaran daripada cerita ni. Saya selalu bawa orang pergi rumah Jabir. Rumah dia ni, rumah Jabir, rumah sahabat Nabi. Sekarang dah tak ada lah, ada tapak aja. Jadi sampai kat sana saya bagi satu tazkirah. Apa cerita dia ni? Cerita dia, cerita hebat. Tuan-tuan dengar elok-elok. Cerita bagi kita semangat untuk belanja orang makan. Apa cerita tuan-tuan? Waktu Nabi tengah gali-gali parit dalam peperangan Khandaq, waktu tu Jabir tengok Nabi ni, dia ikat perut dia dengan batu. Batu tu dia ikat dengan tali, gantung, letak dekat atas perut Nabi SAW. Bermakna Nabi tak makan lama. Jabir tengok daripada jauh. Jabir balik rumah, dia cakap dengan isteri dia, sayang, dekat rumah kita ni ada apa? Isteri dia kata, bang, dekat rumah kita ni ada gandum sikit dengan anak kambing kecil kat luar rumah tu. Jabir kata, yang awak pergi buat gandum tadi jadikan roti, kambing saya sembelih buat gulai. Isteri Jabir kata, nak buat apa ni? Nak buat kenduri mana cukup? Nak buat makan-makan ni, setakat makan kita 3 orang ni boleh, 2 orang, seorang lagi boleh lah. Mana boleh makan nak ramai-ramai? Tak apa, buat je lah. Kita nak jamu Rasulullah. Isteri Jabir bila dengar nak jamu Rasulullah, tak apalah, sikit pun sikit lah, kita masak. Selesai masak, buat persiapan sikit, Jabir pergi jumpa Nabi. Jabir bisik dekat telinga baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, berhenti kejap, jom pergi rumah aku ada buat makan-makan sikit, buat jamu, janji kau dapat tenaga sikit, cukup lah. Nabi bila dengar Jabir cakap macam tu, Nabi keluar daripada parit tadi, Nabi letakkan cangkul Nabi, kemudian Nabi panggil sahabat, oi sahabat-sahabat, Jabir ada buat makan-makan kat rumah, jom kita pergi rumah Jabir. Terkejut Jabir, aku panggil Nabi je, Nabi ajak ramai-ramai datang rumah aku ni. Agak-agak tuan-tuan kalau kena macam tu macam mana? Pening kepala, tak cukup kemah, tak cukup lauk, tak cukup itu, tak cukup ini, kan? Nak jamu Tok Imam panggil semua jemaah. Jemaah hari tu subuh kebetulan 5 saf. Kebetulan kita nak ajak orang makan 5 saf ada subuh. Lepas subuh sarapan pakat datang rumah kita. Pening kepala. Jabir balik jumpa dengan isteri dia, yang Nabi ajak ramai-ramai pula. Isteri Jabir kata, jangan risau, Nabi takkan sia-siakan apa yang dia buat. Ini hebat isteri orang beriman, isteri sahabat. Akhirnya Nabi masuk rumah Jabir. Kemudian Nabi ambil roti tadi, Nabi letak dalam tangan Nabi, kemudian Nabi koyak, Nabi letak atas pinggan para sahabat 10 orang waktu itu. Sahabat makan kenyang. Nabi kata, balik kamu pergi panggil lagi 10 orang sahabat datang yang tengah buat parit. Datang 10 orang sahabat, letak gulai, kemudian bagi lagi roti. Jabir terkejut. 10 orang pergi, 10 orang datang, 10 orang pergi, 10 orang datang, sehingga seluruh tentera perang Khandaq dapat menikmati makanan yang dimasak oleh keluarga Jabir ini tadi. Mengalir air mata Jabir dalam tak sedar. Nabi menunjukkan mukjizatnya di dalam rumah Saidina Jabir bin Abdillah. Nabi pun keluarkan balik yang ada dekat tangan Nabi. Jabir terkejut, ada lagi roti dalam tangan Nabi. Nabi pun letak atas pinggan. Nabi kata, tuan rumah janganlah lupa makan juga.
Akhirnya Nabi pun patah balik pergi ke tempat perang Khandaq dan Nabi terus menggali parit. Tuan-tuan rahmati Allah, nama dia Masjid Bani Haram. Ini tempat mustajab. Tuan-tuan nak minta doa agar tambah rezeki yang banyak. Jangan diputuskan rezeki, jangan dikhianati orang. Sebab itu tuan-tuan, bagi makan pada orang ni besar makna dia. Sebab itu saya kalau pergi dekat Mekah Madinah ni, banyak-banyak benda yang selalu kita minta orang. Antara benda yang selalu kita nak kena minta adalah untuk isi air bagi minum dekat orang. Kat sana kan banyak tong zam-zam. Macam kita ni jarang lah dekat surau masjid ni ada tempat-tempat air. Tapi dekat Mekah ni banyak tong-tong zam-zam. Jadi apa selalu saya minta, ni amalan yang diminta oleh guru dan saya minta untuk tuan-tuan dan juga untuk jemaah buat. Apa dia? Habis keluar daripada semayang, tuan-tuan ambil cawan minum air zam-zam, kemudian isi dalam cawan tadi air zam-zam, pergi cari orang baca Quran dekat dalam masjid tu, bagi cawan zam-zam tu dekat dia. Dia minum. Dia minum tuan-tuan. Dia tak ada kata, ni kalau tak racun ni, tak ada. Dia minum. Habis je tuan-tuan semayang, tuan-tuan ada masa terluang, isi air bagi orang minum. Buat banyak kali benda macam tu tuan-tuan. Yang pertama, sedekah. Yang kedua, tuan-tuan, ada satu hadis seorang lelaki dihalau oleh Allah pergi neraka. Pergi kau masuk neraka Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala panggil balik, "Meh datang kamu sini balik." Maka ketika itu lelaki itu pun terkejut. Kenapa aku kena panggil balik? Allah Ta'ala tanya dia, "Pernah tak dalam hidup engkau bagi makan dan bagi minum dekat orang?" Dia kata, "Ya Allah, pernah aku bagi minum dekat orang satu cawan air." Dia pun sebut nama orang-orang tu. Allah Ta'ala kata, orang yang kau bagi minum tu ada dalam syurga Allah. Dia itu ahli syurga. Ahli syurga ni pun keluar daripada syurga Allah. Kemudian ahli syurga cakap, "Betul lah orang ni pernah bagi aku minum dulu dekat dunia." Jadi Allah Ta'ala sebut, masuklah engkau ke dalam syurga kerana satu cawan air yang kau sedekahkan. Tuan-tuan, satu cawan air. Sebab tu kita tak tahu kan, dalam banyak-banyak amal ibadat kita, hidup kita ni, rupanya satu cawan air menyebabkan kita masuk syurga Allah. Sebab itu tuan-tuan, rumah Jabir bin Abdullah ni hebat. Baiklah tuan-tuan rahmati Allah,